Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, dikasihi Tuan Bilal dan juga semua ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli takmir Masjid Beribi pada malam ini kerana mengizinkan saya untuk bersama-sama berkongsi sedikit tazkirah peringatan kuliah yang sempat saya akan kongsikan pada malam ni. InsyaAllah pada malam ni tajuk kita ialah Sirah An-Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah. Jadi insyaAllah pada malam ni saya akan menyambung apa yang telah kita ceritakan pada minggu lepas, iaitu kita sekarang berada di dalam kisah peperangan Badar. Jadi kisah peperangan Badar ni adalah satu peristiwa yang penting, satu peristiwa yang besar. Walaupun kita tidaklah merayakan peperangan Badar ni, kisah peperangan Badar ni dalam sejarah Islam ni, kita merayakan nuzul Quran sebagaimananya, Isra' Mi'raj, semua tu adalah perkara-perkara yang besar. Tapi Badar juga adalah merupakan satu perkara yang besar kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang peristiwa Badar ini dan menamakan Badar ini sebagai Yaumul Furqan, nama dia. Ataupun dalam Quran juga disebut Yaumul Taqal Jam'an, iaitu hari pembeda, hari yang menjadi pemisah. Dan untuk peperangan Badar sahaja telah turun beberapa puluh ayat menceritakan tentang peperangan Badar. Artinya peperangan Badar ni satu perkara yang besar. Jadi ada lebih kurang tiga ataupun empat peperangan yang besar yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nombor satunya peperangan Badar. Yang keduanya ialah peperangan Uhud, di dalam surah Al-Imran. Perang Badar ni di dalam surah Al-Anfal. Jadi starting surah Al-Anfal tu memang mula-mula tu dia start dengan peperangan Badar. Turunnya pun selepas daripada peperangan Badar. Satu part daripada surah Al-Imran tu turun selepas daripada peperangan Uhud. Kemudian ada pula surah yang turun berkenaan dengan peperangan Ahzab, iaitu surah Al-Ahzab. Tapi bukanlah semua cerita surah Al-Ahzab tu turunnya bercerita tentang peperangan Ahzab, tapi sebahagian ayat dalam surah Al-Ahzab ni bercerita tentang peperangan Ahzab. Ada juga cerita juga tentang peperangan Tabuk. Ada juga dalam Quran, iaitu dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Jadi maknanya itulah di antara peperangan-peperangan yang besar lah di dalam Islam ni, yang sepatutnya kita juga tahu. Dan peperangan Badar kita mulakan pada malam ni. Kita dah bermula pada minggu lepas ni. Sebab kenapa berlaku peperangan Badar? Peperangan Badar ni peperangan yang pertama sekali yang berlaku dalam sejarah Islam yang dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada peperangan Badar, kita cerita pada minggu lepas ada satu peperangan, iaitu peperangan yang kecil, nama dia peperangan Nakhlah. Peperangan Nakhlah yang terlibat yang dalam peperangan tu hanyalah 10 orang saja, 10 orang sahabat saja. Jadi Badar ni besar, kerana itulah maknanya satu perkara yang sepatutnya kita tahu, dan berlakunya pula adalah sama dengan 17 hari bulan Ramadan. Jadi maknanya di samping-samping insya-Allah nanti kita akan merayakan nuzul Quran, kita merayakan juga nanti sebenarnya dalam masa yang sama peperangan Badar. Jadi insya-Allah peperangan Badar ni adalah disebabkan oleh kenapa berlaku? Kerana orang kafir ni telah banyak mengambil semua harta orang Islam yang ditinggalkan di Mekah. Jadi orang Islam ni telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib. Jadi bila mereka berhijrah, kerana mereka berhijrah sehelai sepinggan, maknanya tak boleh bawa apa-apa. Mereka keluar daripada Mekah pun secara sembunyi-sembunyi, tak disedari. Jadi terpaksalah mereka tinggalkan semua sekali harta-harta mereka di Mekah tu. Jadi orang kafir dahlah semasa orang Islam ni berada di Mekah ni, mereka ni menyeksa, menzalimi, menganiaya dan macam-macam. Jadi apabila mereka tinggalkan Mekah ni, bukan mereka tolong jaga. Biasanya orang Arab ni kebiasaannya mereka ni akan tolong menjaga. Tapi bila orang Islam, pengikut Muhammad,
Jadi mereka ni bukannya tolong jaga, mereka ambil dan kemudian buat bisnes pula. Harta tu diambil, dia buat modal bisnes mereka. Jadi sebab itulah berlakunya peperangan Badar ni, iaitu apabila orang-orang kafir ni ambil harta orang Islam banyak-banyak, kemudian mereka nak bawa pergi ke Syam, nak buat bisnes. Jadi di tengah jalan itulah Nabi SAW mula ni. Jadi apa yang kita dapat, yang kita telah baca hari tu, kafilah ni berjumlah 1000 ekor unta. Kafilah maknanya unta mereka ni yang muatan dengan barang. Bila sebut kafilah ni maknanya bukan unta sahaja, tapi unta yang memuat dengan semua barang-barang penuh, sampai unta tu tak larat nak pikul lah maknanya kan, sampai maknanya berat lah, maknanya penuh. Jadi harga seekor unta saja, kalau kita katalah sekarang ni harga seekor unta berapa 5,000 sini, saya pun tak tahu. Tak tahu, tak pernah sembelih unta sini. Kadang-kadang ada juga, kalau di Malaysia tak ada orang sembelih unta. Saya rasa dalam 20,000 seekor unta. Dibawa daripada mana saya tak tahulah, bawa daripada Australia, kebiasaan daripada Australia lah. Daripada Australia dibawa. Australia pun ada unta juga. Macam mana boleh unta ada Australia ni? Dulu ceritanya ialah sebab dibawa daripada Afghanistan dulu. Dia ambil unta tu daripada Afghanistan sebab orang Australia dia nak buat jalan raya, jalan apa ni, jalan kereta api. Jadi bila masuk padang pasir yang luas di Australia tu, tak ada nak bawa barang-barang ni, jadi digunakan unta. Jadi sebab itulah lepas tu unta tu terlepas, jadi unta tu ramai unta liar sekarang di Australia, unta liar di padang pasir tu. Jadi unta banyaklah di Australia. Jadi apa ni, mereka pada masa tu ada bawa 100 ekor unta, 1000 ekor unta, minta maaf, 1000 ekor unta dengan muatan, dan ada duit bersama-sama dengan mereka pada masa tu. Berapa banyak agaknya duit pada masa tu yang dibawa balik oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dah untung ni, dah bisnes untung dah daripada Syam. Jadi nak bawa balik ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi yang mereka bawa balik 1000 ekor unta bercampur plus barang-barang, kemudian ada duit sebanyak 50,000 dinar. 50,000 dinar. Satu dinar ni saya tak tahulah berapa dinar, berapa ratus kan. Satu dinar ni ialah lebih kurang sekarang ni 336. Saya tengok tadi. Tengok dalam apa ni, tengok dalam internet, harga semasa satu dinar di Brunei ni ialah harga dia 336. 336 dolar maknanya 300 lebih lah 300 dolar lebih satu dinar. Barang yang dibawa oleh Abu Sufyan pada masa tu, bawa balik daripada Syam, ialah 50,000. Maknanya nilai barang-barang tu saja, duit saja adalah lebih kurang 16 juta dolar kalau ikut harga sekarang. Masa tu maknanya hebatlah. Jadi nak tunjukkan sini juga satu perkara yang ulama-ulama sirah, ulama-ulama apa ni, sejarah Islam bercerita. Sebenarnya mereka katakan bahawa orang pada masa tu, manusia pada masa tu sebenarnya tidak miskin. Kalau kita nak katakan mereka miskin tu tinggal di padang pasir dan sebagainya, sebenarnya tidak miskin. Jadi kenapa kita tengok macam ramai miskin? Yang miskin tu miskin lah, tapi yang kaya tu memang hebat lah. Tapi sebab pada masa tu tak ada kereta mahal boleh dibeli kan. Kalau tak, dia beli Porsche semua aku. Kan? Tapi tak ada. Yang paling hebat sekali unta lah. Itali tak buat lagi kereta macam tu, Jerman pun tak buat kereta lagi. Jadi itu saja yang ada. Jadi mereka ni hidup mewah lah sebab harta banyak. Kalau kita baca lagi kisah-kisah yang lain, sebenarnya harta-harta ni memang banyak lah. Sebagai contoh saya sebutkan juga ialah semasa peperangan Tabuk. Semasa peperangan Tabuk, peperangan yang jauh sikit lah. Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, kita akan pergi ke Tabuk sebab nak lawan tentera Rom pada masa tu. Tentera Rom pada masa tu 200,000. Orang Islam pada masa tu tak sampailah 100,000, tapi kebanyakannya miskin, nak ikut tapi tak ada harta. Banyak di antara mereka, dalam Quran sebut tafinu minad dam'i, banyak di antara mereka ni tak boleh nak ikut sebab tak ada kenderaan. Pada masa tu musim panas, jadi duit tak ada, ramainya menangis je. Jadi boleh menangis lah, tak boleh ikut. Jadi sebab itulah Nabi SAW dalam peperangan Tabuk ni, kita cerita ke depan sikit lah ni, nanti ke depan nanti. Bila dalam peperangan Tabuk ni, Nabi tanya kepada sahabat, siapa nak ada rumah? Siapa nak ada rumah ni? Siapa nak ada rumah ni? Ramai sangat orang miskin nak pergi tapi tak ada duit ni. Siapa nak ada rumah? Nabi cakap tu semua orang macam senyap je. Nabi naik atas mimbar, bukan mimbar ni lah, mimbar masjid Nabi. Nabi tanya, siapa nak ada rumah? Aku janjikan syurga kepada dia. Dah janji syurga pun, lepas tu siapa yang angkat tangan? Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, okey ya Rasulullah, aku beri 100 ekor unta dengan muatan sekali.
Maknanya kaya dia, dia derma satu ekor unta. Kalau kita kata satu ekor unta tu kalau kata 20,000, harga dia dah berapa dah? 200,000 kalau satu ekor unta. Lepas tu tak cukup lagi, Nabi tanya lagi, siapa nak derma lagi? Orang lain senyap je. Uthman kata lagi, okey, aku tambah 100 lagi. Maknanya harta dia ni berapa ratus, saya pun tak tahu lah. Main tambah 100, tak tambah dah seekor kan. Seekor, 2 ekor, tak, dia tambah 100. Lepas tu Nabi tanya lagi, sampailah dikatakan, ada yang kata riwayat sampai 7 kali Nabi kata, dan dia tambah 700 ekor unta. Maknanya harta dia sangat banyak lah. Kalau harta tu bukan semua lagi harta dia tu. Daripada mana dia banyak harta ni, Allah alam, bisnes lah bukanlah tipu orang lah. Maknanya dia bisnes. Dia memang pandai lah Uthman ni. Sayyidina Uthman yang masyhur dari kalangan sahabat ni, dan juga Abdurrahman bin Auf, seorang lagi, Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya orang panggil dia Arba lah zaman sekarang ni, Abdurrahman bin Auf, ARBA. Jadi tu sahabat-sahabat. Jadi zaman itu nak tunjukkan sebenarnya harta mereka ni banyak, bukan sedikit. Jadi bila kita dengar cerita Nabi SAW, bila dia meninggal, Nabi wafat, Nabi tak tinggalkan apa-apa harta kan. Bila kita dengar yang tinggalnya harta Nabi ialah selai pakaian, lepas tu ada satu kendi untuk isi air untuk Nabi semayang, lepas tu ada tempat semayang tikar kan. Itu saja yang Nabi tinggal. Jadi nak tunjukkan bahawa maknanya bukanlah miskin yang Nabi tu ialah kerana tak ada duit pada masa tu, bukan. Duit memang banyak pada masa tu. Raja-raja Parsi, raja-raja Rom, mereka tu tinggal di istana. Istana mereka tu kita boleh tengok lagi sampai sekarang kan, istana-istana Rom tu kan. Tu zaman tu lah banyak ditinggalkan. Antara benda yang hebat lah nak kata pada zaman tu ialah seperti kalau kita tengok dalam internet lah, sekarang boleh tengok dalam internet semua kan, tak tahu tekan-tekan balik rumah insya-Allah jumpa. Sekarang baru boleh tekan Masjid Hagia Sophia contohnya, Hagia Sophia di Turki tu. Itu peninggalan kerajaan Konstantinopel yang Kristian dulu. Besar mana masjid tu? Masjid tu di Turki sekarang ni, di apa ni, jadi bila Sultan Muhammad Al-Fatih dia masuk ke tu, dia dapat tawan daripada kerajaan Rom pada masa tu, dia beli tu asalnya gereja, dia beli gereja tu, kemudian ditukarkan jadi masjid dan digantikan kepada orang Kristian, dibagi tempat lain, satu tempat lain untuk gereja mereka. Jadi sebab tu kalau kita pergi ke Hagia Sophia di Turki tu sekarang ni, dalam gereja, dalam masjid tu ada Allah Muhammad atas tu, tapi atas tu juga ada gambar apa ni, Mary dengan Jesus tu atas atap tu. Dulu jadi museum lah, tapi baru ni alhamdulillah telah ditukarkan oleh apa ni, Presiden Turki tu menjadi masjid semula. Dan tempat sembahyang lah sekarang ni, jadi dia tutup tempat tu. Dia tak buang, tapi dia tutupkan apa ni, yang ada Mary dengan Jesus kat atas tu, tinggi tu atas. Jadi sebab dia gereja dulu. Itu ceritanya, maknanya orang kaya lah pada masa tu. Mereka ni kaya, mereka ni hebat, tapi Nabi SAW hidup dalam keadaan biasa je. Jadi selepas daripada itu satu perkara, harta tu sangat banyak tiba-tiba. Jadi sebab itulah orang Islam ni yang keluar daripada Madinah Al-Munawwarah ni pada masa tu, mereka ni nampak ni, maknanya nampak fulus lah kan dalam mata mereka kan. Tengok fulus lah kita ni, kita dapat 1,000 ni. Sebab itulah yang keluar pada masa tu tak semua sahabat keluar. Yang keluar pada masa tu hanyalah 300 saja. 300 ni kira sikit lah. Sebab apa yang lain tak keluar? Jadi kalau tengoknya soalan tu, sahabat-sahabat lain tidak menyangka peperangan berlaku. Mereka fikir akan pergi ambil harta tu saja dan buat balik. Harta tu dijaga oleh 50 orang saja. 50 orang saja. 1,000 ekor unta dijaga oleh 50. Jadi kita 313. Alah, kita pukul, kita korek, tarik telinga je seorang-seorang tu kan. 40 kan, mudah je kan. Itulah ceritanya. Sebab itulah mereka tak terfikir perang. Dan mereka pun pergi unta 2 ekor je. Minta maaf. Kuda 2 ekor saja. Kuda 2 ekor, lepas tu unta ada dalam 60 ekor. Lebih kurang. Itu sajalah. Itu yang mereka. Jadi berjalanlah mereka ramai-ramai tu. Mereka ni bergile-gile naik unta. Sebab panas kan di padang pasir. Jadi bergile-gile maksudnya seekor unta 3 ataupun 4 orang. Termasuklah Nabi SAW. Maknanya Nabi pun bergile juga. Tak ada Nabi ada special kan, unta dia naik unta straight kan. Tak ada. Maknanya dia pun bergile juga. Dia bergile dengan 3 orang. Nabi, lepas tu Sayyidina Ali dan juga Marsad bin Abi Marsad. Ada sahabat seorang lagi. Jadi gila lah maknanya. Lepas tu kau penat, kau turun macam tu lah. Sahabat-sahabat Nabi pada masa tu berkata kepada baginda Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kau naiklah unta tu, janganlah kau susah-susah tukar-tukar. Tak nak, dia kata, aku sebahagian daripada kamu, dia kata. Mana boleh, aku ni special. Jadi tu yang berlaku. Jadi mereka pun pergilah, mereka pun pergilah ke Badar, cerita sekarang ni.
pergi menuju ke Badar. Kenapa Badar? Kenapa pilih Badar? Kerana Badar ni ialah tempat laluan orang-orang daripada Syam, orang-orang Mekah kalau pergi bisnes ke Syam, mereka balik melalui Badar tu. Badar lebih kurang 70 km daripada Mekah. Sekarang ni kita tak lalu Badar ni. Kita tak lalu Badar kan. Kalau kita pergi, terutama sekarang lah pula ada kereta api laju kan. Kereta api laju naik di Madinah tu, tekan je, tengok-tengok tidur, sejam lebih dah sampai dah ke Mekah. Dulu susah dulu. Sebelum tu tak ada kereta api laju, kita naik bas ni. Masa zaman saya dulu tahun 1987, saya pergi haji dulu, saya lalu kat Badar tu, berhenti di Badar tu. Masa tu tak tahulah, bebas lagi kot masa tu, boleh lalu kawasan tu. Jadi kita berhenti di Badar, kita tengoklah suasana Badar. Lepas tu jalan raya tak ada dah, lalu Badar, dia tak lalu. Badar ni kira bandar kecil lah, pekan kecil. Jadi di tempat tu sampai sekarang ni ada makam, banyak makam para sahabat, makam syuhada Badar. Lepas tu dia ada macam apa ni, ada papa-papa tanda lah besar tu yang dibuat oleh kerajaan Saudi, dituliskan nama-nama orang-orang yang sahabat-sahabat yang meninggal di situ, di tempat Badar tu, tempat peperangan Badar tu. Dia ada air di situ sebab itulah maknanya dia ada pekan. Jadi kalau zaman dulu tak ada air, memang tak ada pekan lah. Jadi ada air, jadi ada telaga dia, nama dia Telaga Badar. Jadi mereka pun pergi. Satu lagi kita tahu nak peperangan ni, nak masuk peperangan ni, banyak cerita ni nak masuk peperangan ni, tak masuk-masuk lagi. Jadi pada masa tu tak ada drone memanglah tak ada drone kan. Jadi bila tak ada drone, berjalan, mana tahu kan orang ni di mana kan, mana kita tahu. Kita tak ada kapal terbang, tak ada satelit, tak ada apa kan, nak tahu musuh ni mana sekarang ni. Jadi sebab itulah mereka ni pergi ke Badar. Jadi mereka pergi ke Badar. Abu Jahal yang datang kita cerita pada minggu lepas, iaitu Abu Jahal ni telah diberitahu oleh Abu Sufyan bahawa dikirim seorang bernama Damdam gitu kan. Damdam ni yang datang, koyakkan baju dia, kemudian dia bertempik, naik kuda dia laju-laju sampai ke Mekah. Dia daripada seorang badui yang tinggal di padang pasir, diupah oleh Abu Sufyan supaya memberitahu kepada orang Mekah, kata tak payah, tak perlu inilah kata sekarang ni aku ni dalam bahaya. Itu dia beritahu lah yang mula-mulanya. Tapi jadi mereka pun datanglah 1000 ekor unta, 1000 orang tentera, minta maaf, 1000 orang tentera. Jadi datang tu mereka pergi ke Badar. Jadi tak ada niat pun sebenarnya peperangan tu akan berlaku di Badar asalnya. Jadi masing-masing pun pergi. Nabi SAW sampailah di Badar tu, berada di satu tempat nama dia Udwatud Dunya. Dalam Quran ada sebut wahum bil udwatid dunya. Dunia tu bukan dunia bukan dunia. Kalau dalam Quran sebut dunia tu Udwatud Dunya, maksudnya ialah tempat yang dekat dengan Badar. Orang kafir Quraisy ini dia datang di tempat jauh sikit daripada Badar. Nama dia Udwatul Quswa nama dia. Dalam Quran pun ada macam tu. Wahum bil udwatil quswa. Kamu berada di bil udwatid dunya, kamu berada dekat dengan Badar. Maknanya kalau Badar sini, orang Islam duduk sini, kemudian orang kafir duduk sini. Dekat sebenarnya tempat tu. Jarak di antara dua tu sangat dekat, tapi tak tahu. Nabi pun tak tahu mereka di mana, sebab Nabi tak tahu perkara ghaib. Jadi orang kafir Quraisy pun tak tahu juga mereka di mana. Mereka 1000, kita ni 313. Sekarang Allah Taala turunkan wahyu lah. Sekarang ni Nabi SAW buat riki. Orang panggil buat riki pergi jalan merayau tu kan, cari tengok mana apa berita. Nabi tak tahu bahawa tak jauh tu depan tu ada tentera kafir Quraisy tu, kafir tu dengan Abu Jahal semua tu. Nabi tinggal di sini. Nabi merayau nak tanya, tiba-tiba Nabi jalan dengan Abu Bakar. Nabi jalan berdua dengan Abu Bakar. Tentera tinggal di Badar tu. Nabi berjalan dengan Abu Bakar, berjumpa dengan seorang tua. Orang Quraisy, bukan orang tua, minta maaf, orang Badui yang tua yang berada di padang pasir. Dia tanya orang tua tu ni, kamu dengar tak tentera Quraisy ni? Orang tua tu cakap, dia kata aku tak nak cerita. Jadi Nabi tanya lagi, kamu dengar tak Muhammad ada tak datang ke sini? Aku tak nak cerita. Samsin sikit dia. orang tua tu, orang tua Badui tu. Ginilah Nabi kata, kalau kamu cerita, dia kata orang tua tu kata, kalau kamu cerita kamu ni siapa, aku akan cerita di mana tentera Abu Jahal, tentera Mekah. Okeylah, Nabi kata okey, baik, kami akan cerita kami. Tapi kamu cerita dulu. Dia pun ceritalah. Orang tua tu pun bercerita. Ni ada dalam buku sirah. Jadi dia pun cerita, dia kata, aku dengar bahawa tentera-tentera daripada Mekah ni
Abu Jahal dan juga grup dia ni 1000 orang telah bertolak pada hari sekian-sekian, dan mereka kalau betul mereka sekarang berada di sekian-sekian. Allah terkejut Nabi. Sebab apa? Tak jauh daripada mereka tu, rupa-rupanya memang betul pun di sebalik bukit pasir tu sebenarnya tu memang ada tentera sebelah situ. Jadi mereka Muhammad kalau betul orang beritahu aku, dia kata dia keluar pada hari sekian-sekian, dan sekarang kalau betul dia berada di tempat sekian-sekian. Memang betul apa yang dicakapkan oleh orang tua tu, memang betul. Mereka tak kenal lagi Nabi ni, orang tua tu tak tahu Nabi ni siapa. Kemudian Nabi pun cepat-cepat lari. Kemudian orang tua tu bukan tangkap lah, tanya apa ni, Abu Bakar, tadi awak cakap, awak nak cakap awak ni siapa? Nak tanya awak ni datang daripada mana? Dia tanya awak ni. Abu Bakar kata kami daripada air, dia kata. Jadi terus dicabut lari. Jadi orang tua tu pun pening kepala, air mana? Gitu. Jadi dia, nahnu minal ma', dia kata kami ni daripada air. Air mana? Air tempat air ke? Jadi Nabi SAW tanya dia, kamu cakap tipu ke tadi tu? Kamu kata daripada air? Tak, dia kata, kan kita ni semua daripada air mani, dia kata. Pula dah, itu maknanya itu orang ambil pengajaran ke tipu sunat. Wallahualam bisawab lah kan. Tapi sebab peperangan. Itu sebab peperangan. Jadi akhirnya itu satu cerita. Cerita yang keduanya, Nabi sekarang tak tahu berapa ramai ni tentera Abu Sufyan ni. Sekarang dah tahu dah rupanya, minta maaf, tentera Abu Jahal ni. Tentera daripada Mekah ni dah dekat hampir dengan kita. Sekarang tapi tak tahu berapa ramai mereka ni. Satu peristiwa lain ialah satu kali Nabi SAW menghantar Ali bin Abi Talib supaya pergi merayau-rayau. Mereka dapat tangkap 2 orang budak. Budak ni hamba maknanya. Dalam cerita dia kata tangkap 2 orang budak, bawa balik kepada Nabi SAW. Pada masa tu Nabi tengah sembahyang. Jadi Sayyidina Ali ni, pada masa tu Sayyidina Ali muda kan, masa muda lagi, dia umur 20-an dah dia tengah semangat kan. Jadi Nabi sembahyang, jadi dia tanya budak ni, kamu ni siapa? Kamu ni grup Abu Sufyan ke grup Abu Jahal? Maksudnya bila sebut Abu Sufyan tu maksudnya harta iaitu 100 ekor unta tadi tu. Ataupun kamu ni grup daripada Mekah, daripada Abu Jahal. Abu Jahal tu makna tentera. Jadi budak tu kata kami ni daripada tentera Mekah. Sayyidina Ali ni tak nak, dia tak suka tentera Mekah. Sebab apa? Dia tak nak Mekah ni kena berlawan maknanya kan. Dia ni tentera, kami nak harta. Jadi dia pun pukul budak tu, pukul budak tu. Nabi tengah sembahyang. Kemudian budak tu akhirnya okeylah, awak nak sangat, ya kami ni daripada orang Abu Sufyan. Maknanya orang Abu Sufyan maknanya kami ni hartalah gitu. Nabi SAW selesai sembahyang, Nabi tanya budak tu. Nabi marah kepada Sayyidina Ali. Dia kata, Ali, kamu ni, budak ni cakap betul, awak pukul. Budak tu cakap tak betul, awak tak pukul. Sekarang ni Nabi tanya budak 2 orang ni, awak ni daripada siapa? Dia kata daripada tentera Mekah. Tentera Mekah berapa ramai? Nabi tanya, kamu. Dia kata kami tak tahu, tapi ramai. Tak tahu. Okey. Kamu sembelih unta berapa ekor satu hari? Dia tanya. Budak tu cakap kami sembelih unta 9 ataupun 10. Bagi orang Arab dia tahu kan. Bila sebut 10 ekor unta bermakna apa? Tentera tu 1000. Jadi Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, sekarang kita akan berperang dengan 900 ataupun 1000 orang. Pada masa tu masing-masing dah kecut dah. Sebab apa? Kita ni 313. Macam mana nak lawan dengan 1000 ni? Tak apa. Sabar. Jadi pagi esok, cerita ni pun pagi esok Malam tu ramai sahabat-sahabat ni bermimpi pula Bermimpi apa? Bukan mimpi biasa tu, mimpi apa? Mimpi kena mandi lah ceritanya. Dalam Quran sebut ayat ni. Pasal apa ni? Mimpi mereka ni kena mandi. Jadi bila mereka ni mimpi kena mandi, ya Allah, datanglah syaitan pada malam tu, datang mengganggu mereka. Bukan ganggu dalam bentuk orang lah, mengganggu, syok-syokkan mereka. Tengok kamu ni kata pengikut Muhammad, kamu ni betul, tapi tengok kamu mimpi, air pun tak ada, macam mana nak mandi? Tiba-tiba apa? Malam tu hujan turun. Jadi hujan turun, ceritanya ialah sebutkan dalam surah apa ni? Dalam surah Anfal. Wa nunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Allah SWT telah turunkan kepada kamu hujan daripada langit. Hujan pada panas itu terkena kepada orang Islam, terkena pada orang kafir. Tapi sebab orang Islam tu duduk tinggi, tempat tinggi, mereka ni tempat rendah, orang kafir tempat rendah. Jadi semua air-air itu bawa selut tu pergi kepada orang kafir tu.
Jadi mereka ni susah nak berjalan. Sebab apa? Melekat-lekat seluk kaki tu. Orang Islam ni tanah dia jadi mantap, dan mereka boleh mandi pada malam tu. Tu nombor satu lah. Hujan turun ni. Yang keduanya, Allah Ta'ala telah turunkan kepada mereka perasaan mengantuk pada malam tu. Mengantuk yang sangat-sangat ni kata. Dan mengantuk tu bukan berlaku pada malam tu saja, tapi berlaku pada esok semasa peperangan. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran juga pasal mengantuk ni, pertolongan Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal. Mengantuk ni, kita ni manusia, kalaulah keadaan susah, kita susah nak tidur. Kan betul? Kalau ada misalnya kata kita tidur di luar rumah, pintu tak boleh kunci tu kan. Dah terbuka, malam ni nak baiki kan, nak buka ni kan. Jadi kena jaga ni kan. Imam pun tak boleh tidur, saya pun tak boleh tidur kan. Semua duduk kat situ jaga kan. Bunyi sikit takut kan tak. Ini mereka boleh tidur semua. Semua tidur pada malam tu. Macamlah tak ada apa-apa. Padahal esok nak berperang. Tu nombor satu. Seorang saja tak tidur. Dia ceritakan iaitu Nabi SAW sebab sibuk berdoa. Sebab Nabi ni bimbang. Bimbang takut kalah. Tu satu lah. Esok tu, masa berperang tu, mereka boleh tidur lagi. Dia ceritakan tu, masa tengah angkat pedang tu, dia kata, dalam sirah kata, mereka angkat pedang nak berlawan, masa tengah-tengah jatuh pedang tu, boleh tidur. Jadi, dia kata kan, orang kajian sekarang lah, dia kata, nap lah dok kan. Ni super power nap kan. 1 second tidur, dia boleh cover kan. Macam tu lah, lebih kurang orang sekarang. Jadi tu cerita dia. Jadi sekarang ni, mereka pun ni nak berperang lagi malam tu baru mereka pada masa tu orang Islam ni ada ramai di kalangan mereka adalah merupakan orang-orang Ansar, bukan orang Muhajirin. Bukan orang Ansar, bukan Muhajirin. Jadi bila mereka ni berada di Badar ni, bila dah Nabi SAW dah tahu, dah confirm dah bahawa nampak gayanya kita ni dah tak dapat dah harta tu dah terlepas dah. Abu Sufyan dah lari balik dah. Abu Sufyan dah kirim dah beritahu kepada tentera ni, tak perlulah, balik semua. Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kata, no, kita tak akan balik. Kita akan pergi kita akan buat pesta selama 3 hari. Kita dah bawa penyanyi-penyanyi ni, kita suruh penyanyi-penyanyi. Dari zaman tu pun ada juga dipanggil kinat. Kinat ni maknanya penyanyi-penyanyi perempuan. Yang akan menyanyi, buat pesta lah kat situ kan, buat fanfare apa benda kan. Selama 3 hari kita sembelih, kita makan, dia kata, kita minum arak, dia sebut perkataan minum arak situ, kita suruh penyanyi-penyanyi kita menyanyi selama 3 hari supaya orang satu dunia Arab ni tahu bahawa kita ni hebat, dia kata. Tu Muhammad tak berani nak kacau kita kan. Itulah ego, dia kata, egonya Abu Jahal ni. Padanlah lepas tu dia mati. Abu Jahal ni nyawa dia sampai situ je, nyawa dia sampai ke action dia pun, nyawa dia sampai ke Badar saja. Dah habis, lepas itu tak ada dah dia. Yang tinggal selepas itu adalah Abu Sufyan je, yang dia hero. Selepas daripada itu semua mati di Badar. Jadi sebab itulah Badar ni hebat. Semua penentang-penentang, semua penjahat-penjahat yang menentang Nabi, menentang orang Islam, yang menyeksa orang Islam, semua mati di Badar. Jadi Nabi SAW bila dah dapat tahu bahawa kita ni dah bukan lagi akan berjumpa dengan harta, bukan dapat harta dah sekarang ni kan, kita sebab berperang sekarang. Nabi tanya pada sahabat, wahai sahabat-sahabat, Nabi tanya kan, macam mana kita ni sekarang di depan kita ni adalah tentera, bukannya harta. Nak tak nak? Sanggup tak sanggup? Nabi tanya, Abu Bakar jawab, yes. Yes, no problem. Itulah, yes. Okey, teruskan. Seorang sahabat lagi, Abu Umar kata, no problem, kami akan berjalan. Ada sahabat lagi kata, ya Rasulullah, dia kata, kami tak akan berkata kepada kamu ya Rasulullah sebagaimana berkatanya Bani Israel kepada Musa. Jadi dalam Quran ada sebut, dalam Quran cerita masa Nabi Musa ni nak ajak orang-orang Bani Israel pergi ke Palestin untuk bebaskan daripada penjahat-penjahat di Palestin tu, orang kafir di Palestin yang telah merampas Palestin. Apa jawab orang-orang Bani Israel ni? Orang Bani Israel kata, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Mereka kata, pergilah kamu Musa dengan Tuhan kamu tu, kami tak nak, kami nak duduk sini je. Tu jawapan dia, jawapan yang jahat, jawapan yang, sebab dia dalam ayat tu kan, betul Ustaz jawab ayat tu kan, Imam saya kena tanya Imam ayat tu. Dia kata dalam soal Al-Baqarah kan, izhab anta wa rabbuka faqatila. Dia kata kamu pergilah Musa dengan Tuhan kamu. Habis tu Allah ni bukan Tuhan kamu juga. Gitu. Seolah-olah macam Allah ni Tuhan Musa je. Kamu pergilah dengan Tuhan kamu, kami nak duduk sini, kata. Nak duduk di mana?
tu nak duduk di padang pasir Sinai tu. Mereka dah seronok dapat makan apa? Manna wassalwa. Siapa yang beri manna wassalwa? Manna wassalwa tu burung tu dengan salwa. Salwa tu ialah satu benda yang manis yang keluar daripada pokok. Dua benda tu dah cukup lah protein dengan gula kot saya tak tahu lah kan. Tak betul kan. Jadi mereka boleh makan tu kan. Mereka seronok duduk situ, tinggal di padang pasir tu. Nabi Musa ajak perempuan, mereka tak nak. Kata sahabat ni kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tak akan jadi seperti Bani Israel. Kami tak akan kata sebagaimana berkatanya Bani Israel kepada Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila. Tapi kami akan katakan kepada kamu, ya Rasulullah, izhab anta wa rabbuka inna ma'akuma muqatilun. Kata, kamu pergilah ke Palestin, kami berdua akan ikut, kami semua akan ikut kamu. Ke mana saya kamu pergi? Jadi Nabi SAW pun alhamdulillah kan, makna tenang hati Nabi, sebab semua sahabat ni setuju nak ikut. Cuma apa lagi? Tengok berapa minit lagi kena berhenti kan, bagi suspense. Jadi bila cuma tu, Nabi tetap juga bertanya, apa pendapat kamu? Orang ni dah cakap, apa pendapat kamu? Tanya lagi. Orang dah cakap, orang ni cakap, Nabi tanya lagi, asyiru alayya ya ayuhan nas. Nabi kata, asyiru, berilah pendapat kamu. Lama-lama barulah sahabat ni terbagi kepada dua golongan. Ada Ansar dan juga ada Muhajirin. Semua yang bercakap awal-awal tadi semua Muhajirin. Orang Muhajirin semangat-semangat. Lamanya orang Ansar barulah perasan bahawa sebenarnya Nabi ni nak tanya kami. Jadi bangunlah orang Ansar, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kamu ni macam maksudkan kepada kami ni. Dia dah perasan. Orang panggil perasan sini, perasan dah perasan dah. Kami ke? Nabi kata, iyalah. Kata, jadi mereka pun mulalah bercakap seorang-seorang. Jadi jawapan mereka tu ialah kesimpulan dia, ya Rasulullah, dia kata, memang kami dulu berjanji dengan kamu, kami akan memelihara kamu, kami akan menjaga kamu kalau kamu ni berhijrah ke tempat kami, iaitu di Madinah. Itu dulu dalam apa ni, dalam perjanjian Aqabah dulu. Kalau kamu datang ke tempat kami, ya Rasulullah, kami akan jaga kamu. Tapi kami tahulah sekarang ni ini bukan Madinah ni, ini adalah Badar ni. Jadi dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kami akan bersama dengan kamu. Dulu kami jahiliah macam ni. Kamu datang kepada kami. Jadi sekarang dia kata, kalau membawa kami pergi ke mana-mana je, kamu bawa ke lautan api pun, dia kata, kami akan ikut kamu. Jadi bila sahabat tu berkata macam tu, barulah Nabi tenang. Okey, sekarang kita akan berperang esok. Jadi berperanglah dengan seadanya dengan 2 ekor unta, nak lawan dengan sana tu ribu-ribu ekor unta tu. Sini 60 ekor unta, 2 ekor kuda. Jadi mereka pun memulalah tunggulah esok kan apa yang berlaku lah. Jadi pun kita pun insya-Allah kan tunggulah apa yang akan berlaku esok, insya-Allah. Bukan esok, minggu depan. Insya-Allah minggu depan. Itu peperangan akan bermula. Macam mana dia bermula ni? Ada lagi peristiwa, sempat lagi 1 minit. Betul 2 minit je. Saya pun tak nampak jam. Okey. Jadi Nabi ni buat satu perbarisan. Dia macam zaman sekarang juga kita ada perbarisan tentera kan. Jadi Nabi suruh semua berbaris. Bila semua berbaris ni, Nabi pun cek lah perbarisan tu. Cek Nabi bawa satu kayu. Dia kata panah yang tidak ada mata tu. Panah tapi tidak ada mata. Nabi cek. Berbunyi. Jadi insya-Allah kita akan sambunglah cek pada kayu yang tak pada anak panah yang tak ada tu. Nabi cek perbarisan tentera. Setakat itulah insya-Allah peperangan Badar ni panjang, mungkin ambil masa, tapi kita akan cuba cerita secara detail sikitlah kan, supaya kita boleh apa yang ada di dalam dalam sirah ni kita dapat rasai insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tangguhkan kuliah kita pada malam ni dengan sama-sama membaca surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.